Okey. Semua boleh dengar Okey, hari ni kita nak tengok okey. Macam mana kita nak tahu sesuatu koordinat tu okey dia memuaskan sesuatu ketaksamaan tu ataupun tidak. Okey, memuaskan ketaksamaan tu maksudnya jika diberi koordinat, adakah koordinat itu berada di dalam kawasan yang mewakili nilai persamaan ketaksamaan tu lah. Okey, contoh dekat sini, kalau tengok kat sini kita ada garis lurus y sama dengan 2x tolak 4. Okey, iaitu garis yang warna hijau tu lah. Okey, itu garisan y sama dengan 2x tolak 4. Kemudian kita ada dua kawasan dekat sini. Kawasan berwarna biru tu, biru cair tu dengan kawasan berwarna pink tu. Okey. So, kawasan warna biru tu daripada garis lurus y sama dengan 2x tolak 4 tu, okay, kawasan warna biru ni adalah kawasan yang berada di sebelah bahagian atas garisan. Okay. Yang warna oranye tu berada di bawah garisan y sama dengan 2x tolak 4. Okay. So, untuk kawasan biru ni, persamaan dia akan jadi macam mana? Y besar atau sama dengan 2x tolak 4. Ini kawasan biru punya ketaksamaan. Okay. Kawasan merah, y kurang atau sama dengan 2x tolak 4. Okay. Sebab dia duduk di sebelah bawah. Okay. Biru duduk di sebelah atas, so kena pakai lebih besar lah. Kenapa ada sama dengan? Sebab garis lurus tu adalah garisan solid, bukan garisan putus-putus. Okay. So, macam mana kita nak check? Okay, kalau kat sini okay, dia tunjuk beberapa koordinat yang berada di kawasan biru dan berada di kawasan merah. Okay, so cikgu ambil satu contoh koordinat. Katalah cikgu ambil koordinat negatif 1, 3. Okay, so y sama dengan 2x tolak 4. Okay. Sorry. So, y lebih besar daripada 2x tolak 4 dan koordinat dia adalah negatif 1, 3. Okay. So, kita cuba ganti nilai koordinat x dengan nilai koordinat y ni dekat dalam ketaksamaan tu. Okay. So, nilai y 3, so 3 lebih besar daripada 2 darab dengan negatif 1 tolak 4. Okay. So, 3 lebih besar daripada 2 darab negatif 1, negatif 2 tolak 4. So, 3 lebih besar daripada negatif 6. So, 3 lebih besar daripada negatif 6, benar ke palsu? Alia, benar ke palsu? Benar, cikgu. Benar. Okay. So, benar. Okay. Bila kita gantikan dalam ketaksamaan yang mewakili kawasan tu, dia mesti dapat jawapan benar. Okay. 3 lebih besar daripada negatif 6. Okay. Cuba kita ambil koordinat 4, 1 tapi pakai ketaksamaan yang sebelah biru. Okay. Tengok, dapat benar juga ke tak? Y lebih besar atau sama dengan 2x tolak 4. Okay, katalah kita ambil koordinat 4, 1. Okay, gantikan masuk dalam ketaksamaan yang sebelah biru punya. Kawasan yang sebelah biru punya. Okay. So, 1 lebih besar daripada 2, 4 tolak 4. 1 lebih besar daripada 2 darab 4, 8. 8 tolak 4. 1 lebih besar daripada 4. Okay. So, 1 lebih besar atau sama dengan 4, dia jadi palsu. Okay. So, cara untuk kita nak check sesuatu koordinat tu, dia memuaskan ketaksamaan itu ataupun tidak, kita kena check dengan cara menggantikan nilai x dan y, masukkan ke dalam ketaksamaan tu. Kalau dia benar, so dia berada di dalam kawasan ketaksamaan tu. Kalau dia palsu, dia tak berada di dalam kawasan ketaksamaan tu. Boleh faham semua? Boleh faham Okey.
So yang ini ada graf. So ada graf kita boleh nampak lah. Okay, koordinat tu duduk kawasan mana. Okay, andai kata tak ada graf. Okay, kita tengok soalan ni. So diberi persamaan linear y sama dengan negatif 3x tambah 2 tanpa melukis graf garis lurus. Tentukan sama ada setiap titik-titik berikut okay, A sampai F tu memuaskan ketaksamaan yang mana satu. Okay. Dekat sini kita ada 3 ketaksamaan. Satu yang guna simbol sama dengan, satu yang guna simbol lebih besar, satu yang guna simbol kurang daripada. So kita nak tahu setiap koordinat ni, contoh koordinat 04. Dia duduk dalam, dia memuaskan ketaksamaan yang mana. Maksudnya dia berada di dalam kawasan yang mana. Okay, so macam mana kita nak check jika tak ada graf. Okay. Kalau yang sama dengan tu, okay, untuk persamaan yang guna sama dengan, okay, titik itu dia berada betul-betul di atas garisan persamaan y sama dengan. Okay, kalau awak tengok kat sini, y sama dengan ni garisan hijau ni kan. So apa titik yang ada kat sini? Kita ada negatif 1, negatif 2, 2, 0, 0, negatif 4. Okay. Kalau titik-titik yang berada di betul-betul di atas garisan garis lurus tu, okay, so dia memuaskan garis lurus tu. Okay, dia tak termasuk dekat kawasan atas atau kawasan bawah sebab dia berada betul-betul di atas garisan. Okay, so kalau awak ganti pun awak akan dapat nilai sebelah kiri sama dengan nilai sebelah kanan. Okay, contoh y sama dengan 2x tolak 4. Kita ambil satu titik yang berada di atas garisan y sama dengan 2x tolak 4 tu. Katalah titik 1, negatif 2. Okay, so y dia negatif 2, x dia 1 tolak 4. Negatif 2 sama dengan 2 tolak 4. Negatif 2 sama dengan negatif 2. Nampak tak? Okay. Sebelah kiri dengan sebelah kanan nilai yang sama. Okay. Bila nilai sebelah kiri dengan nilai sebelah kanan sama, maksudnya koordinat tu dia berada di atas persamaan yang sama dengan. Kalau kiri dengan kanan tak sama, okay, bergantunglah. Dia mungkin lebih besar, dia mungkin lebih kecil daripada lah. Okay. So, macam mana nak buat yang ni? Macam ni kita nak tahu setiap koordinat ni dia memuaskan ketaksamaan yang mana. Okay. Kita gunakan persamaan sama dengan, okay, untuk gantikan nilai. Okay. Contoh soalan A, okay, 04. So y sama dengan negatif 3x tambah 2. Okay. So gantikan koordinat x dan koordinat y. Okay. So y 4, negatif 3 darab 0 tambah 2. So 4 sama dengan negatif 3 darab 0, 0 lah. Okay, tambah 2. So 4 sama dengan 2. Okay. So 4 sama dengan 2 tak samalah. Okay. So macam mana kita nak jadikan 4 dengan 2 ni dia benar? So kita nak pakai simbol apa? Supaya dia jadi benar. Kita nak pakai simbol apa? Ha? Lebih besar. Lebih besar. Okay. So kita kena pakai simbol lebih besar barulah dia jadi benar. So bila kita pakai, kita tukar daripada simbol sama dengan kepada simbol lebih besar. Okay. So maksudnya titik koordinat 04 ni dia memuaskan ketaksamaan y lebih besar daripada negatif 3x tambah 2. Okay. Ini ketaksamaan, maksudnya koordinat 04 ni dia berada di kawasan y lebih besar daripada negatif 3x tambah 2. Boleh faham tak? Okay. So gunakan sama dengan, okay, cari nilai sebelah kiri, nilai sebelah kanan. Kemudian baru kita tentukan simbol apa nak guna supaya dia jadi benar. Itu saja. Okay. So kita daripada situ kita boleh tahu koordinat tu dia memuaskan ketaksamaan yang mana satu. Okay. Contoh soalan B. Okay. Negatif 3, negatif 2. Okay. So y sama dengan negatif 3x tambah 2. Okay. So awak tak perlulah nak ganti. Okay. Kenapa kenapa cikgu guna sama dengan ni untuk cari nilai sebelah kiri, nilai sebelah kanan, supaya awak tak perlu test. Okay, tak perlu test dengan setiap ketaksamaan untuk cari titik negatif 3, negatif 2 ni, okay, dalam persamaan mana yang benar. Okay, itu jadi banyak kerja lah. Okay, awak mungkin kena kira 3 kali lah. Okay. So kat sini kita kira sekali saja. Okay,
Jawapan akhir kita tentukan nak guna simbol apa. So Y negatif 2, X negatif 3 tambah 2. Negatif 2 sama dengan 9 tambah 2. So negatif 2 sama dengan 11. Okay, so negatif 2 sama dengan 11 tak samalah. Okay. So nak jadikan dia benar, so dia akan jadi negatif 2 kurang daripada 11. So kita kena pakai simbol kurang. So kita boleh tahulah daripada sini koordinat negatif 3, negatif 2 ni, okay, dia memuaskan ketaksamaan Y kurang daripada negatif 3X tambah 2. Okay, so awak tak perlulah nak ambil koordinat negatif 3, negatif 2 ni, try setiap satu ketaksamaan untuk cari jawapan. Okay, kita kira sekali je, kita dah boleh tahu dah. Boleh faham tak? Boleh faham Boleh. Okay. Okay, satu lagi. C. 2, 4. 2 negatif 4. Okay. So, Y sama dengan negatif 3X tambah 2. Okay. So, negatif 4 sama dengan negatif 3 darab 2 tambah 2. Okay. So, negatif 4 sama dengan negatif 6 tambah 2. Negatif 4 sama dengan negatif 4. Okay. So, ini sebelah kiri dengan sebelah kanan, okay, dapat nilai yang sama. Okay. So, kita tahulah, okay, dia akan guna simbol sama dengan lah. Okay, sebab kiri dengan kanan dapat nilai yang sama. So, dia punya ketaksamaan dia adalah Y sama dengan, maksudnya koordinat 2 negatif 4 ni, dia berada di atas garisan persamaan tu sendiri. Okay. Sebab apa? Sebab dia sama. Okay. Sama dengan. Apa-apa persamaan yang menggunakan sama dengan, kalau kita cek dia punya koordinat tu, okay, nilai sebelah kiri sama dengan nilai sebelah kanan, dia bermaksud koordinat tu, okay, dia berada di atas garisan tu sendiri. Okay. Okay, so saya guna awak buat 3 soalan lagi. Okay, soalan D, soalan E, soalan F. Okay. Cuba cari setiap satu koordinat ni, dia memuaskan ketaksamaan yang mana. Okay, boleh guna contoh jalan kerja ni lah, okay, untuk buat jalan kerja. Contoh C ni. Okay. Cikgu buat DEF. DEF. Awak boleh buat tak? Boleh. Boleh.
Faris, persamaan dia mana persamaan? Itu untuk kita cek je. Yang awak buat tu untuk nak cek je. Kita nak tentukan koordinat tu memuaskan ketaksamaan yang mana. Maksudnya kita nak tahu koordinat tu dia berada dalam kawasan Y sama dengan negatif 3X tambah 2 ke, dia berada dekat dalam kawasan Y lebih besar daripada ke, dia berada dalam kawasan Y kurang daripada ke. Awak kena keluarkanlah balik ketaksamaan dia tu yang mewakili koordinat tu, yang dapat jawapan, yang mana dapat jawapan yang jadi benar tu, keluarkanlah simbol ketaksamaan yang sama. Amni, 5 koordinat 5 2 tu salah tu. Awak dapat cek balik soalan D tu. Faris, soalan E salah Faris. Itu negatif 3X. Negatif 3X tu negatif 3 darab X. Kan tolak. Awak pergi tolak tu. Mana ketaksamaan Aidil? Kan cikgu tunjuk contoh tadi ada ketaksamaan. Kenapa ada yang buat tak ada ketaksamaan? Yang awak buat tu Aidil, itu nak cek sahaja, nak semak sahaja untuk tentukan nak guna operasi apa. Sama ada guna sama dengan, ataupun guna kurang daripada, ataupun guna lebih besar daripada. Bila awak dah kenal pasti nak guna yang mana, awak kena cek balik dekat ketaksamaan yang dia bagi. Ada 3 ketaksamaan dekat sini. So, koordinat tu mewakili ketaksamaan yang mana? Memuaskan ketaksamaan yang mana? Okey, memuaskan ketaksamaan tu, tengok balik yang graf atas ni. Okey, dia duduk dalam kawasan ketaksamaan tu. Itu maksud memuaskan ketaksamaan. Contoh dalam gambar ni, okey, kita ada kawasan biru dengan kawasan merah ni. So, kawasan biru ni ketaksamaan dia adalah ini. Kawasan merah ketaksamaan dia adalah ini. So, apa koordinat-koordinat yang memuaskan ketaksamaan biru? Semua yang duduk dalam kawasan biru lah. Ini memuaskan, ini memuaskan, ini memuaskan. Okay. Apa yang duduk dalam kawasan merah? Ini, ini koordinat-koordinat yang memuaskan ketaksamaan tu. Kalau yang duduk atas garisan, okay, itu kita panggil memuaskan persamaan sebab dia pakai simbol sama dengan. Simbol sama dengan kita tak panggil ketaksamaan. Ketaksamaan ni dia selain daripada simbol simbol sama dengan. Okay. So, soalan ni, okay, dia tak bagi graf. Okay. So, kita nak carilah koordinat-koordinat tu duduk dalam kawasan ketaksamaan yang mana.
Aidil, soalan E awak dapat apa soalan E? Sebelah kiri dapat apa? Sebelah kanan dapat apa? 5 je tu. Kiri dapat 5, kanan dapat 5. So kalau nak bagi dia jadi benar nak pakai simbol apa? Lebih besar atau sama? Lebih besar atau sama? Mana jadi kalau lebih takkan 5 lebih besar atau sama dengan 5? Takkan 5 lebih besar daripada 5? Awak dapat 5 sama dengan 5 kan? Bila kira 5 sama dengan 5 kan? So betul tak 5 sama dengan 5? 5 sama dengan 5 tu benar ke tak? Benar. So dia pakai simbol sama dengan lah. Kalau awak pakai simbol lebih besar dah jadi tak benar lah. 5 mana boleh besar daripada 5? Y So, sama dengan je tu. dia jadi Y sama dengan lah. Umairah, persamaan tak ada. Ketaksamaan mana? Koordinat-koordinat tu duduk dalam memuaskan ketaksamaan yang mana? Cikgu cakap tadi, ikut contoh soalan C. Ni, soalan C ikut contoh jalan kerja macam soalan C. Faris, F salah kira Faris. Bila nombor luar kurungan nak kira dengan nombor dalam kurungan, dia positif ke dia negatif ke? Okay. Dia tak ada operasi tau di antara tu. Okay. 3 dalam kurungan negatif 5. Okay. Ni kat sini tak ada operasi ni. Nombor luar dengan kurungan tak ada operasi. Dia operasi darab, bukan operasi tambah tolak. Jangan buat salah. Tak sepatutnya salah lah tu. Nombor dalam kurungan dengan nombor luar kurungan, dia adalah operasi darab. Belas tambah 2. Nurin. Soalan D salah Nurin. Kenapa persamaan awak Y sama dengan negatif 3 tambah 2? Negatif 3X tambah 2 lah. Bukan negatif 3 tambah 2 Nurin. Banyak salah kira ni. Belum nak cari, macam mana nak tentukan nak guna yang mana kalau nak kira Y sama dengan negatif 3X tambah 2 nak ganti nilai pun salah lagi ni. Azim.
E. E. 15. Azim, awak salah letak tu Azim. Soalan E. Y dengan X terbalik tu. Nombor soalan E. Soalan E, soalan F. F pun sama. F pun sama juga. Y dengan X pun terbalik. D pun sama juga. Semualah. Mana koordinat X, mana koordinat Y, Azim? Azim? Koordinat X ganti dekat tempat X. Koordinat Y ganti dekat tempat Y. Sama dengan ini lebih besar. Yang lain sama dengan kurang besar satu. Alia. 16. Soalan D 52. 52. E salah kira tu, Alia. Negatif 5. Negatif 1, 5. 3 tambah 5. Negatif 3X tambah 2. Negatif 3. Negatif 3. Negatif 3X. Negatif 3X tambah 2 lah, Alia. Bukan tambah 5. E tu. Negatif 3X tambah 2. Awak buat tambah 5. Nampak tak? Salah kat mana? Alia? Nampak cikgu? Nampak? Okey. Amber, persamaan mana persamaan? Kan cikgu cakap ikut contoh soalan C. Tadi cikgu tanya semua orang faham ke tak faham. Seorang je yang jawab faham. Bila suruh buat, ramai yang tak boleh buat.
Kalau awak tak faham, tanyalah cikgu. Janganlah diam. Okey. Cikgu tak nak cek semua yang lain dah ambil masa lama ambil masa nak cek ni. Okey, sebab banyak yang tak tahu buat ni. Macam mana nak buat? Cikgu tunjuk, cikgu ulang balik sekali lagi. Okey, macam mana nak dapatkan benda ni? Kalau tak tahu nak buat macam mana cara nak buat, tanyalah cikgu. Okey. Soalan ni dia kata tentukan sama ada setiap titik berikut memuaskan Y sama dengan ke, memuaskan Y lebih besar ke, ataupun memuaskan Y kurang daripada. Okey. So kalau awak tak tulis koordinat tu memuaskan ketaksamaan yang mana, maksudnya awak kira sampai dapat kiri dapat apa, kanan dapat apa. Awak tak menjawab soalan lah maksudnya. Okay. Sebab soalan bukan tanya apa nilai kiri, apa nilai kanan. Okay. Soalan tanya koordinat yang dia bagi ni, yang mana yang termasuk dalam koordinat ni, dia masuk dalam persamaan yang mana, okay, yang dia jadi benar. So, contoh soalan D, cikgu ambil soalan D satu soalan je. Y sama dengan negatif 3X tambah 2. Okay. Ini koordinat X, ini koordinat Y. Ini pun ada juga yang terbalik lagi. So, Y2 negatif 3X. Okay. Negatif 3X tu negatif 3 darab 5. Bukan tambah, bukan tolak. Okay. Tambah 2. So, 2 sama dengan negatif 15 tambah 2. 2 sama dengan negatif 13. Okay. So, 2 sama dengan negatif 13 ni, dia jadi satu pernyataan palsu. Okay. 2 mana sama dengan negatif 13? So, untuk kita nak jadikan dia benar, kita kena ubahlah simbol sama dengan ni. So, nak pakai simbol apa? Kita pakai simbol lebih besar daripada 13. Okay. Tapi bukan tinggalkan jawapan sampai sini. Awak tak menjawab soalan lagi pun. Okay. Soalan tu tanya, koordinat 52 ni memuaskan ketaksamaan yang mana? So, bila awak dah jadikan penyataan tu, persamaan tu, dah jadikan dia benar, awak kena bagi tahulah balik. Okay. Kalau ikut ayat dia panjang. Tapi cikgu suruh buat simple je sepatutnya. Okay. Koordinat 52 memuaskan memuaskan ketaksamaan. Kalau ikut jawapan dia sepatutnya macam ni. Okay. So, kita dah tukar jadikan dia benar, kita pakai simbol lebih besar. So, ambil lah ketaksamaan yang guna simbol lebih besar. So, Y lebih besar lebih besar daripada 3X tambah 2. Macam ni cara tulis jawapan dia. Ni baru lengkap. Okay, jawapan dia. Okay. 52 tu dia berada dalam kawasan Y lebih besar daripada negatif 3X tambah 2. So, 52 tu dia tak duduk dalam kawasan ketaksamaan yang lain. Sebab bila dalam ketaksamaan yang lain, dia jadi jawapan dia palsu bila cek kiri dengan kanan tu. Boleh faham tak? Boleh? Okay. Next. Tentukan rantau yang memuaskan ketaksamaan. Okay. Ini soalan yang sama juga. Jenis yang sama juga. Cumanya yang ni. Dia suruh tentukan dalam bentuk kawasan. Okay. Bukan koordinat. Okay. So, dekat sini. Okay.
kita ada dua ketaksamaan dekat sini. Tengok soalan satu dulu. Okay, kita ada dua ketaksamaan. Yang pertama, y kurang daripada negatif 1 tolak x kurang daripada atau sama dengan. Lagi satu, y kurang daripada atau sama dengan negatif 1. Okay. So, macam mana nak tahu ketaksamaan ni? Okay. Mana garis-garis dia? Okay. So, awak tengok dekat dalam graf tu, cari nilai yang sama macam. Okay, jangan tengok dia punya simbol ketaksamaan tu. Tengok dia punya nilai kiri dengan kanan yang sama macam dalam graf. So, itulah garisan dia. Okay, so y sama dengan y kurang atau sama dengan negatif 1 tolak x ni. Okay, ni sama. Nampak tak ni? Y, ada y sebelah kiri, ada negatif 1 tolak x sebelah kanan. Samalah macam persamaan kat sini. Simbol je tak sama. Simbol tu tak ada masalah. Kita nak kenal pasti dulu garisan tu dekat mana. Okay. So, bila dah jumpa garisan, baru kita cek menggunakan simbol. Okay. So, simbol dekat situ, dia simbol kurang atau sama dengan. Okay. So, kawasan yang terlibat adalah kawasan sebelah atas ke sebelah bawah? Adam. Sebelah atas ke sebelah bawah? Bawah. Sebelah bawah. Okay. Sebab dia kurang. Okay. So, sebelah bawah. So, daripada garisan y sama dengan negatif 1 tolak x tu, okay, awak kena lorekkan. Okay. Lorekkan seluruh kawasan sepanjang garisan y sama dengan negatif 1 tolak x tu. Okay. Jangan buat pendek-pendek. Jangan lorek pendek-pendek. Kena habis. Hujung sampai hujung. Garisan tu daripada hujung sampai hujung garisan. Semua kawasan bahagian sebelah bawah kita lorekkan. Kemudian lagi satu garisan y kurang atau sama dengan negatif 1. Okay. So garisan dia dekat sini. Ini garisan dia. Okay. So dia kurang daripada juga. So dia sebelah bawah juga. Okay. So sebelah bawah tu, okay, daripada garisan y sama dengan negatif 1 tu, okay, dia duduk sebelah bawah macam ni. Sepanjang garisan ni lah kawasan dia. Okay, kena lorekkan sepanjang garisan. Garisan yang terlibat tu. Okay. So, bila awak dah lorekkan macam ni, awak akan jumpa satu kawasan yang dilorekkan paling banyak. Kawasan tu lorek kena paling banyak. Okay, merah pun dia kena, biru pun dia kena. Okay. So, dekat sini kawasan yang kena merah dengan biru. Okay, kawasan yang bawah ni lah. Okay, sini. Yep. Boleh nampak kan? Kawasan yang kena merah dengan biru tu boleh nampak kan? Kan? Okay, cikgu nak padam balik ni. Dia punya yang conteng yang awal ni. Ni. Okay, yang ni tak termasuk lah. Sebab ini kita lorek kena sekali saja. Yang bawah ni yang kena. Yang bawah ni yang kena 2 kali ni. Kawasan-kawasan sini. Okay, sepanjang kawasan sini. Okay, so inilah kawasan yang memuaskan dua ketaksamaan tu. Okay, so dekat sini kita nak cari yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan. Okay, kadang-kadang ada 3 ketaksamaan pun ada juga. Kita tengok yang jenis 3 ketaksamaan pula. Okay, yang ni 2 ketaksamaan je. Okay, cikgu ulang sekali lagi . Okay. Satu lagi cara nak buat lorek-lorek ni, okay, tanpa menggunakan lorek lah. Okay, boleh juga buat macam ni. Okay. So untuk garisan y sama dengan negatif 1 tolak x, okay, dia punya ketaksamaan dia guna kurang daripada atau sama dengan kan. So dia daripada garisan y sama dengan negatif 1 tolak x tu, kawasan dia berada di sebelah bawah kan. Okay, kita guna kaedah tanda kawasan yang terlibat. Okay. Tanda kawasan ni maksudnya tanda kawasan apa saja pecahan-pecahan kawasan yang ada di bawah garisan tu kita tandakan. Okay. Contoh dekat sini, okay, garisan dia kat sini. Buat garisan ni jap. Okay, garisan y sama dengan negatif 1 tolak x tu, sini garisan dia. Okay, sini garisan dia. So,
kurang daripada atau sama dengan ni maksudnya bahagian sebelah bawah. Okay. So macam mana awak nak tandakan kawasan dia tu? Okay, boleh juga buat macam ni. Okay, kalau tengok kat sini ada bawah garisan merah ni ada garisan-garisan lain dekat dalam tu kan. Okay, so garisan-garisan lain dekat dalam tu, okay, dia ada macam bahagian. Kalau awak tengok kat sini, okay, kat sini ada satu bahagian. Okay, kat sini ada satu bahagian. Okay, daripada sini sampai sini satu bahagian. Okay, sini sampai sini satu bahagian. Okay, dia umpama bahagian. Anggap dia macam bahagian-bahagian lah. Okay, so buat tanda macam ni. So yang bawah daripada tu, so sini kena, sini pun kena, sini pun kena. Okay, yang bawah garisan lah. Ini semua kawasan-kawasan yang duduk di bawah garisan merah tu lah. Okay. Kemudian untuk Y sama dengan -1 pun, okay, tanda juga sama macam ni. Okay. Dekat kawasan yang berada di bawah garisan Y sama dengan -1. Okay. So Y sama dengan -1. Okay, garisan dia kat sini kan. Garisan dia kat sini kan. So yang bawah daripada garisan ni, okay, kita tandakan benda yang sama lah. Okay. So dekat sini apa benda ni. Okay. So yang berada di bawah garisan Y sama dengan -1 ni, okay, kawasan sini dan juga kawasan sini. Okay, kawasan yang B atas tu tak kena lah sebab itu dah berada di sebelah atas. Okay, so yang sebelah bawah, okay, ini satu lagi lupa. Ni sini. Okay, sini pun ada satu pecahan kawasan yang berada di bawah garisan Y sama dengan -1. Okay, so dekat sini pecahan kawasan yang kita tanda banyak adalah kawasan sini dan kawasan sini. Okay, so kawasan inilah yang kita kena lorekkan. Okay. Kalau buat kaedah lorek yang cikgu buat awal tadi tu, itu boleh juga, tapi dia keliru sikit sebab terlampau banyak. Kita nak buat garis-garis tu terlampau banyak. Jadi pening tengok garisan terlampau banyak. Okay. So kita tunjuk cara yang tanda-tanda kawasan ni lebih mudah sikit lah. Yang mana kawasan yang tanda dia ada banyak kat situ, okay, paling banyak lah. Okay. So dekat sini ada dua kawasan yang ada dua kawasan yang paling banyak tanda, iaitu kawasan sebelah kawasan sini, okay, kawasan sini dan juga kawasan segitiga ni. Ada dua tanda. Okay, so kita anggap dia dua-dua tu paling banyak lah, paling tinggi. Sebab tu kita lorekkan kawasan tu lah. Okay. Boleh faham tak? Boleh. Yang lain boleh faham tak? Lagi cikgu suruh buat lagi. Lagi cikgu suruh buat lagi. Tak ada yang tak boleh buat lagi. Kalau tak faham, bagi tahu tak faham. Okey. Tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua kita ada dua ketaksamaan juga. Okey. Okey. So dekat sini Y kurang atau sama dengan negatif X. So garisan Y sama dengan, okay, kat sini awak nak tahu garisan dia yang mana, tukarkan simbol ni kepada simbol sama dengan dulu. Kemudian cari dekat dalam graf mana yang sama dengan mana persamaan yang sama dengan Y sama dengan negatif X. So garisan dia adalah dekat sini. Okey, sepanjang sini adalah garisan dia. So dia kurang atau sama dengan. So kawasan dia berada di sebelah bawah garisan kan. So kita tandalah. Okey, pecahan-pecahan. Okey, sini satu, sini satu. Yang duduk di bawah garisan Y sama dengan negatif X. Dua kawasan ni saja yang duduk di bawah garisan Y sama dengan negatif X. Okay. Kemudian untuk Y lebih besar daripada 5 tambah X. Okay. So mana garisan dia? Okay, garisan dia yang dekat sini. Ni garisan dia. So dia kata lebih besar atau sama dengan. So bahagian atas lah. Okay, so tandakan semua pecahan-pecahan kawasan bahagian atas garisan tu. Okay, so kita ada dua juga. Dekat sini satu, dekat bahagian sini satu. Okay. So mana yang paling kita tanda banyak? Kawasan B.
Okay, so persamaan kawasan yang memuaskan kedua ketaksamaan ni adalah kawasan sinilah, baru kita lorek lepas tu. Lepas dah kenal pasti kawasan yang kita dapat tanda paling banyak tu, barulah kita tandakan, lorekkan kawasan rantau yang memuaskan ketaksamaan tu lah. Boleh? Boleh faham tak? Adam? Lagi sekali boleh ke? Lagi sekali. Boleh, tak ada masalah. Okay. So first kali, okay, bila dia bagi ketaksamaan tu, okay, awak nak cari dekat dalam graf kan, dekat mana dia punya garisan yang mewakili ketaksamaan tu, tukarkan dia punya simbol tu semua pakai simbol sama dengan dulu. Y sama dengan negatif X, kat sini pun Y sama dengan 5 tambah X. Kemudian cari dekat dalam graf, mana garisan-garisan yang sama dengan persamaan yang kita tukar dengan simbol sama dengan tu. So Y sama dengan negatif X, inilah garisan dia. Faham Ini garisan dia kan, Adam, betul tak? Betul okay. Kemudian, untuk kita nak cek kawasan dia sebelah atas atau sebelah bawah, baru kita tengok simbol asal. Tadi tukar kepada sama dengan tu sebab nak cari garisan dia dalam graf kat mana. Lepas dah dapat garisan dia, baru kita tengok simbol asal dia, kurang atau sama dengan. So, daripada garisan tu, dia berada di sebelah bawah. So, sebelah bawah garisan ni, kalau awak tengok, kita ada dua pecahan kawasan. Antara garis-garisan kat situ, ada dua pecahan kawasan. Satu pecahan kawasan sini, satu lagi pecahan kawasan sini. Yang duduk di bawah garis tu, garis lurus tu. Faham tak? Faham Okey. So, kita tandalah kawasan-kawasan tu yang duduk di bawah garis tu. Okey, kawasan sini tanda sekali. Kawasan sini tanda sekali. Sebab dua-dua kawasan ni berada di sebelah bawah garisan Y sama dengan negatif X tu. Kemudian, tengok garisan yang Y sama dengan 5 tambah X. Okey, garisan dia sebelah sini. Okey. Dan dia pakai simbol lebih besar. So, lebih besar maksudnya kawasan dia sebelah atas. So, tandakan semua pecahan-pecahan kawasan yang ada sebelah atas garisan. Dekat sini satu, dekat sini satu. Dua-dua kawasan ni berada di sebelah atas garisan ni. Betul tak? Betul tak? Kan? Okay. So, kita tandalah dua kawasan tu. Kemudian kita cek lah mana yang kita tanda paling banyak. So, paling banyak kita tanda dekat B 2 kali. B tu kena 2 kali. Kali pertama untuk persamaan yang pertama, kali kedua pun kena dekat kawasan yang sama juga. So, inilah kawasan yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan. Ini je lah. Sebab sini kita tanda paling banyak. Oh, faham. Faham Faham. Okey, yang ini dia bagi ketaksamaan dan dia bagi garisan-garisan ketaksamaan. Okey. Sekarang kita tengok pula soalan yang sama tapi ada garisan yang dia tak bagi. Garisan ketaksamaan tu dia tak bagi. Okey, contoh dekat sini. Y kurang daripada X. So, kita tukar dulu Y sama dengan X. So, ada tak dekat dalam gambar ni Y sama dengan X? Ada. Okey, garisan putus-putus ni mewakili Y sama dengan X tu. Dia tulis dekat situ. Y sama dengan X. Okay. Kenapa garisan putus-putus? Sebab simbol ketaksamaan dia tak ada sama dengan. Sebab tu dia guna garisan putus-putus. Kemudian X kurang atau sama dengan 3. Okay, kita tukar dulu kepada sama dengan. X sama dengan 3. Ada tak dekat dalam graf ni X sama dengan 3? Tak ada. Tak ada. So, bila tak ada, kita kena lukis sendiri garisan tu dulu. Baru kita boleh cari rantau yang berlorek tu. Okay. So, macam mana nak lukis? Okay. Dekat sini, dia punya persamaan dia ada X sahaja. Okay. Dia tak ada X dengan Y. Kalau biasa persamaan, dia Y sama dengan 3X tambah 2. Contoh, ada X, ada Y dekat dalam persamaan tu. Tapi persamaan ni, dia ada X sahaja. Bila ada X sahaja, dia adalah satu garis lurus yang melalui paksi X. Kalau persamaan dia X sama dengan, awak kena ingat, garis tu dia satu garis lurus yang lalu dekat paksi X, lalu dekat nilai 3.
So macam mana nak lukis satu garis lurus yang melalui paksi X nilai 3? Mana paksi X nilai 3? Dekat paksi X lah. Okey, sini 2, sini dah 3. So awak kena lukislah garisan garis lurus dekat situ. Okey. Bagi dia lalu dekat sini. Lalu dekat 3. Jadi kurang lah. Okey. So inilah garisan yang mewakili X sama dengan 3. Okay. Bila X sama dengan, dia mesti pintas paksi X. Kalau persamaan dia Y sama dengan, dia mesti pintas paksi Y. Pintas tu maksudnya bersilang. Bersilang atas paksi tu. So yang ni kena lukis, baru kita boleh cari rantau yang berkaitan. Okay, sekarang baru boleh cari, dah ada 2 garis tu. Okay, sebab ada 2 ketersamaan, mesti ada 2 garis dekat dalam graf. Baru kita boleh cari kawasan dia. Okay. So yang pertama, Y sama dengan X, dia pakai simbol kurang. So kurang maksudnya daripada garisan putus-putus tu, kawasan dia kawasan sebelah bawah. Okay. So awak tanda je lah kawasan pecahan-pecahan yang awak nampak, mana pecahan kawasan sebelah bawah, awak tandakan. Okay. So dekat sini satu. Okay. Sini ada satu pecahan kawasan. Okay. Sini satu. Sini satu. Sini satu. Sini satu. Okay. Sebab ada garisan X sama dengan 3 ni. So dia dah terpecah lah kawasan sini dengan sini ni. Okay. So kita anggap dia pecah kepada 2 bahagian macam tu lah. Okay. Kemudian X sama dengan 3. Okay, garisan ni yang kita buat tadi tu, tengok balik dia punya simbol ketaksamaan. Okay. Dia pakai kurang daripada. So kurang daripada garisan tegak tu, bila kurang dia sebelah kiri lah. Okay. Bila garisan tegak, kita tak panggil dia kawasan atas dan bawah. Kita panggil dia kiri dengan kanan. Okay, kalau kurang dia sebelah kiri lah. So mana kawasan-kawasan pecahan sebelah kiri? Okay, dekat sini satu. Dekat sini satu, dekat sini satu, dekat sini satu, dekat sini satu, dekat sini satu. Okey, kena tanda semua kawasan pecahan-pecahan tu. Okey. So, mana yang kita tanda paling banyak? Inilah. Sini, sini dan juga sini. So, inilah kawasan yang awak kena lorekkan. Yang kena ketiga-tiga pecahan kawasan ni. Inilah kawasan yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan tu. Boleh faham tak? Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Tengok soalan yang kedua. Yang ni satu garisan pun tak ada. Okey, kosong, graf kosong. Okey. So macam biasa, yang pertama tukarkan dulu kepada simbol sama dengan dua-dua belah. Sebab apa? Sebab tujuan dia kita nak cari dulu garisan dia kat mana. So garisan yang pertama Y sama dengan 2. So bila persamaan tu ada Y sahaja, maksudnya garisan tu mesti memintas paksi Y sahaja. Memintas paksi Y pada nilai 2. So kita buat satu garisan memintas paksi Y pada garisan 2. So nilai 2 kat sini. So garisan dia macam ni lah. Melintang macam ni. So ini garisan untuk Y sama dengan, ini untuk persamaan, mewakili persamaan Y sama dengan 2. Garisan ni. Okay, sebab dia pintas paksi Y. Satu lagi garisan X sama dengan negatif 2. Okay, so X sama dengan negatif 2 dekat sini. Okay, dia pintas paksi X. Okay, dia pintas paksi X dekat sini. Okay. Ini garisan yang mewakili X sama dengan negatif 2. Pintas paksi X pada nilai negatif 2. Buat satu garisan. Okay. Barulah lengkap kita punya kedua-dua persamaan dah ada garisan. Garis lurus, setiap satu persamaan ada garis dia. Baru kita boleh cek kawasan yang terlibat. Okay, baru boleh tengok simbol asal, simbol ketaksamaan tu. Okay, so untuk garis Y sama dengan 2, dia pakai simbol kurang daripada. So kawasan dia di sebelah bawah. Okay. So tandalah mana awak nampak pecahan kawasan tu. Pecahan kawasan tu maksudnya yang ditutup oleh garis-garisan yang ada dekat dalam graf tu. Okay. Bukan garisan kotak-kotak kecil tu tau. Garisan-garisan macam contoh kat sini kita ada garisan
Y sama dengan 2 kat sini. Kemudian kat sini ada garisan, kat sini ada garisan. Ni kita anggaplah ini satu kawasan, pecahan kawasan. Macam tu. Okay. So dekat sini satu, dekat sini satu, sini satu, sini satu, sini satu, sini satu. Okey. Ini yang semua yang duduk di bahagian bawah daripada 2. Kemudian X lebih besar atau sama dengan negatif 2. So dari garisan X sama dengan negatif 2, kita kena tengok bahagian sebelah kanan. Okay. So pecahan-pecahan sebelah kanan, okay. Sini satu, sini satu, sini satu, sini satu, sini satu, sini satu. Okay. So kita akan jumpa kawasan yang kita tanda paling banyak. Okay. So kat sini ada 4 kawasan yang kita tanda 2 kali. Okay. So inilah kawasan yang kita kena lorek sepanjang pecah semua, dalam semua kawasan pecahan yang kita tandakan tadi itulah. Ini kawasan yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan. Boleh Boleh faham? Member boleh faham tak? Cikgu boleh terang balik tak yang cikgu kata satu-satu yang garis? Yang ada yang pecahan. 2, ada 1 tu. Pecahan-pecahan tu. Tempat yang nak berlorek tu. Tempat yang nak lorek tu. Okey. Sekejap So dekat sini. Dekat sini satu garisan. Dan lagi satu X2. X negatif 2 kan. Sini satu. Okay. Okay. Yang cikgu ajar tanda-tanda kawasan tadi tu sebab cikgu tak nak guna cara lorekkan terus. Lorekkan terus ni macam ni tau. Dia nanti nampak lagi serabut sebenarnya. Okay. Sebelum ni cikgu suka buat macam ni. Okay. Contoh Y sama dengan 2. So Y sama dengan 2, garisan dia kat sini kan. Y sama dengan 2. So dia kurang daripada. Okay. Sebelum ni cikgu buat macam ni. Okay. Buat garisan lorek macam ni. Lorek semua yang berada di bawah garisan Y sama dengan 2. Kemudian X lebih besar daripada negatif 2. Daripada garisan X sama dengan negatif 2 ni sebelah kanan kan. So lorekkan sebelah kanan daripada garisan ni. Semua kawasan. Okey, lebih kurang macam ni lah. So daripada sini awak kena cari yang mana kawasan yang paling banyak dilorek. So awak akan dapat jawapan yang sama juga. Cumanya, biasanya soalan tajuk ni, dia bukan 2 garisan tau. Dia akan ada 3 hingga 4 garis lurus. So dia akan jadi nampak semak nampak semak. Bila ada 4 garis, kita kena cari kawasan yang kena ke 4 garis lurus tu punya lorekkan. Lagi serabut nak cek. Sebab tu cikgu tak suka buat pakai cara macam ni. Kalau macam ni setakat 2 persamaan boleh nampak lagi. Boleh nampak lagi dengan jelas kawasan yang kita lorek banyak kali. Okay. So kalau tengok kat sini, kawasan yang lorek banyak kali, kawasan sini lah. Okay, yang lorek banyak kali. Okay, yang atas tu sekali je lorek. Yang bawah, yang tepi sini pun sekali je lorek. Okay. Dia tak ada lorek sampai jadi kotak-kotak macam tu. Sebab tu cikgu tak suka buat lorek-lorek macam ni. Sebab biasanya soalan dia 3 atau 4 garisan dalam satu graf. Okay, nanti nampak lagi serabut lah. Okay. So untuk nak lorek guna tanda-tanda tu, awak nak tentukan kawasan tu kan. Yang cikgu nak tentukan kawasan tu kan. Okay, kawasan tu awak tengok macam ni je. Tengok yang garisan solid yang ada dekat graf tu. Okay, contoh dekat sini, Y kurang daripada 2 ni kan. Okay, so Y kurang daripada 2, bahagian bawah kan. So garisan solid yang duduk bawah Y sama dengan 2 ni, kita ada garisan kat sini. Garisan sini, garisan sini. Dengan garisan sebelah
sini dengan garisan sebelah bawah. Dengan garisan atas X sama dengan negatif 2 ni juga. Okey. Maksud adalah pecahan-pecahan, beberapa pecahan kawasan kat sini. Di bawah Y sama dengan 2 ni. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, bawah garisan Y sama dengan 2 ni, okey, ada 6. Kat sini satu kena potong juga. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Ini maksud cikgu pecahan-pecahan kawasan di bawah garisan tu. Okey. So, kita nak tanda ikut pecahan-pecahan ni lah. Okey. So, 6 kawasan tadi tu, kita akan ada 6 tanda lah kat dalam ni. Untuk Y sama dengan Y kurang atau Y kurang daripada 2 tu. Okey, dekat sini 1, dekat sini 1, dekat sini 1, sini 1, sini 1, sini 1. Kemudian yang X sama dengan negatif 2 tu, okey, lebih besar kan sebelah kanan. So, ambil daripada garisan tu sebelah kanan saja. Atas ni ada satu pecahan. Sebelah garisan ni, okey, kotak sini pun kita boleh anggap satu pecahan kawasan juga. Kemudian tempat yang sama macam yang Y sama dengan tadi. Okey, dekat sini 1. Dekat sini 1. Dekat sini 1. Dekat sini 1. Okey. So, dapatlah kawasan yang memuaskan, rantau yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan tu. Okey. Yang ni yang 3 ke 4 garisan. Okey, yang ni yang soalan sebenarnya lebih kurang yang ni lah. Okey, yang atas ni 2 ni jaranglah ada, okey, 2 ketaksamaan saja. Biasanya 3 ke 4 ketaksamaan. Okey, yang ni lagi banyak garis, okey. Kalau nak buat lorek-lorek kawasan macam tu lagi pening nak tengok kat mana kawasan yang paling banyak dilorek tu. Sebab tu cikgu buat tanda-tanda kawasan tu. Okey, cuba tengok soalan ni. Okey, kita tengok dulu persamaan yang pertama. Okey, mana garis dia? Garis dia dekat bawah ni. Ni, Y sama dengan negatif 2. Y lebih besar atau sama dengan negatif 2. Okey, so garisan dia duduk dekat sinilah, dekat atas yang ditulis Y sama dengan negatif 2 tu lah. So, kita tandakan kawasan dia kat situ. Okay. So, daripada garisan Y sama dengan negatif 2, okay, dia cakap lebih besar. So, sebelah atas lah. Okay. So, awak tengoklah kat sini, pecahan-pecahan dia. Pecahan dia ada satu kat sini. Ni kita boleh anggap satu pecahan. So, kita tandalah kat dalam ni satu. Kemudian, kawasan sini. Kawasan sini satu pecahan. So, kita tandalah sini satu. Ini pun kawasan yang berada di atas garisan Y sama dengan negatif 2 juga. Okey, sorry, kat sini tak termasuk. Okey, kat sini dia macam ni. Macam ni dia masuk. Pecahan yang berada di atas sini je. Okey, bucu tajam segitiga hujung tu tak termasuk lah. Sebab itu dah duduk belah bawah. Okey, dia tak duduk sebelah atas. Ini satu pecahan kawasan. Kemudian dekat sini satu pecahan. Tanda kat sini satu. Kemudian dekat sini satu. Tanda kat sini satu. Dapatlah yang atas daripada Y sama dengan negatif 2 tu. Okey. Oh, dekat sini satu lagi. Sini cikgu tak perasan. Okey, sini pecah satu. Sini kena pecah satu. Dekat sini satu. Okey, so ada 5 pecahan kawasan dalam ni. Okey. So bila awak dah buat pecahan kawasan ni, okey, jangan padam dia. Biar je pecahan-pecahan tu. Okey. Tengok persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua, 2X tolak 2. So, garisan dia dekat sini kan. Y sama dengan 2X tolak 2. Dia pakai simbol kurang daripada. So, bahagian bawah. Sebelah bawah garisan tu. So, tanda semua pecahan-pecahan kawasan tu. So, pecahan-pecahan tu kan kita dah buat kawasan-kawasan pecahan dia. Okay, so kita tinggal nak tanda je lah. Yang duduk di bawah pada garisan tu. Sini satu, sini satu, sini satu. Okay, ada 3 kat sini. Kemudian,
Y kurang daripada 4 tolak X. So garisan Y kurang daripada 4 tolak X, garisan putus-putus ni. Ini garisan dia. So dia cakap kurang. Okay. So kurang ni mesti bahagian bawah lah. So dekat sini satu, dekat sini satu. Okay. So yang paling banyak tanda dekat mana? Okay, dekat sini je lah paling banyak tanda. 3. Okay. So kawasan yang rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan adalah kawasan dalam ni je lah. Okay. Tak boleh terkeluar daripada kawasan ni. Ini pun tak boleh ni keluar ni. Okay. Mesti garis tak boleh keluar daripada kawasan yang terlibat sahaja. Okay. So dapatlah kawasan dia. Ini kawasan dia. Boleh faham tak ni? Boleh faham ke? Yang lain boleh faham? Boleh. Ha? Yalah. Boleh Betul Sekali boleh situ. Ha? Sekali boleh. Lagi sekali. Lagi sekali daripada awal. Ha? Selompat. Soalan 4. Selompat. Cikgu, saya nak tanya boleh? Boleh. Cikgu, kan yang segitiga tu kan, yang cikgu lorek tu, kenapa dia satu bahagian je? Kenapa dia satu bahagian je? Kan dia ada line tengah, line X Oh, tu. line tengah tu. Okey. Itu je kata nak tanda kawasan ni, ikut awak lah. Awak nak tanda kawasan yang betul lah apa yang awak tanya tu. Okey, sepatutnya kat sini kita tanda kat sini asing-asing kan. Kat sini sebab kat sini dalam bentuk segitiga ni, okey, dia ada satu garisan dekat sini kan. So kita boleh buat dua pecahan kawasan kat sini satu, dekat sini satu. Okey. Tapi cikgu tak ambil pecahan dua ni, cikgu kira dia satu kawasan besar macam ni. Boleh je, tak ada masalah. Nanti awak akan dapat juga kat sini 3 kali, kat bawah ni 3 kali. Cover kawasan yang sama juga. Faham. Okey. Okey. Kita tengok soalan 4 Adam. Okey. So soalan 4 ni, okey, untuk nak mudah kan, kita lukis dulu kawasan yang ada kat sini, pecahan-pecahan. Okey, kita ada kat sini satu. Alamak, hitam juga. Kita ada kat sini satu kawasan. Sini satu kawasan pecahan. Kemudian kita ada sini satu. Okey. Tanda siap-siap pecahan-pecahan dia. Kemudian kita ada sini satu. Yang mana ada garis semua awak buat jadi kawasan. Okey. Ini ada satu. Kawasan kecil ni satu segitiga. Kemudian sini satu. Dah, ada lagi yang cikgu tak garis. Ada lagi tak? Tak ada kan? Semua dah garis kan? Semua dah tutup kan kawasan dia kan? Okey. Okey, so buat macam ni dulu. Lagi senang sikit. Okey, dah tanda siap-siap semua pecahan-pecahan dia, tinggal nak cari kawasan dia. Okey. So yang pertama, 3Y lebih besar daripada 4X. So garisan dia yang putus-putus ni, 3Y sama dengan 4X. So dia pakai lebih besar. So lebih besar, sini satu, sini satu, sini satu. Ini semua kawasan di sebelah atas. Okay. Kemudian 3X tambah 2Y kurang daripada atau sama dengan 12. So mana garisan dia? Garisan dia dekat 6 hingga 4 tu. Okay. So dia kurang daripada, so bahagian bawah daripada garisan tu. So dekat sini satu, dekat sini satu, dekat sini satu, dekat kecil ni satu. Okay. Pecahan yang duduk bawah pada garisan 3X tambah 2Y sama dengan 12. Satu lagi garisan, Y tambah 6X lebih besar atau sama dengan 6. Mana garisan dia? Garisan dia ni. 6. Daripada 6 sampai 1 ni. Okay, sampai nilai 1 ni. Ini garisan dia. Okay. So, dia kata lebih besar. So, daripada garisan tu sebelah atas lah. Okay. Dekat sini 1. Dekat sini 1. Dekat sini 1. Dekat sini 1. Betul
Betul tak? Cikgu tanda semua betul kan? So dapatlah yang paling banyak tanda. Okey, dekat sini kawasan yang rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Kawasan sini sahaja. Boleh faham tak? Boleh. Boleh. So, saya ada soalan lagi ya. Saya ada soalan lagi. Kan kalau macam betul, kita kan ada dua garisan, satu solid dengan satu putus-putus. Kalau macam contohlah macam mana saya nak tak apalah, nantilah saya tanya dalam chat je lah cikgu. Kenapa garisan putus-putus dengan garisan solid? Cikgu, kan yang atas tu Allah. Okey. Tak boleh. Okey. Yang atas tu kan cikgu. Tadi cikgu buat kan, kalau contohlah macam ni, soalan ni yang nombor 2 tu. Oh ni kan cikgu tak buat garisan, ini kalau cikgu tak buat garisan putus-putus ni. Dalam ni awak kena buat garisan putus-putus lah. Macam soalan nombor 2 ni kan. Cikgu tak pasal ni. Okey. Kalau saya tak buat garisan putus-putus. Tak boleh, kena ikut. Okey, sorry dekat sini tadi cikgu salah buat ni. Okey. Baik kawan-kawan ni tegur. Dekat sini, okey, garisan Y sama dengan 2 tu, simbol dia kurang daripada sahaja. So sepatutnya garisan putus-putus kat sini. Okey. Cikgu silap tadi kat sini. Okey, tak boleh buat garis solid. Okey, kena ikut kita punya simbol ketaksamaan. Okey, kalau yang negatif 2 tu, yang ni garisan solid lah sebab dia sama dengan. Okey. Ini baru betul. Okey. Tadi cikgu buat tak betul. Boleh tak nak tentukan kawasan berlorek ni? Boleh. Boleh Yang lain okey? Ada siapa-siapa lagi nak tanya? Tak ada? Umairah okey? Saya cakap dengan saya. Okey tak? Ya. Okey tak? Okey Okey. So soalan nombor 4 ni rasanya lebih faham kot berbanding soalan-soalan yang lain. Okey, kita lukis dulu semua pecahan-pecahan yang ada dekat graf tu. Okey, ambil semua line, lukis dulu. Okey, kemudian baru kita check, tandakan kawasan-kawasan tu. Okay. Sebab kalau pakai kaedah lorek tu, okay, awak tengok cikgu buat kaedah lorek tu. Dia jadi macam mana gambar nanti. Contoh okey, yang pertama 3Y lebih besar daripada 4X ni kan. Dia sebelah atas. So kita lorek sebelah atas. Lorek macam ni. Lorek atas, bagi kena semualah, semua dalam graf. Okey, ni belah atas. Okay. Kemudian 3X tambah 2Y kurang daripada atau sama dengan 12. So yang kurang, kita lorekkan sini. Okey, ini. Kemudian Y tambah 6X lebih besar daripada 6. Okey. Ni awak kena buat. Okey. Bila buat cara macam ni, awak kena pelbagaikan arah garisan. Tidak nanti awak tak boleh nampak kat mana beza kawasan yang paling banyak bergaris. Okey. Kena ubahlah dia punya arah tu. Macam ni kena buat macam ni, melintang macam ni pula. Okey. Untuk kawasan yang lebih besar daripada Y tambah 6X lebih besar daripada 6. Okey. So sini lebih besar. Ni semua lebih besar ni. Okey, awak tengok ni. Boleh nampak tak? Orang boleh nampak tak mana kawasan yang berlorek? Tu cikgu tak nak guna cara macam ni. Okey, dia serabut nak tengok. Okey, mana kawasan paling banyak bersilang garis-garis tu. Okey. Tapi ada setengah orang yang dia boleh nampak. Okey. So kat sini, okey, bolehlah nampak yang paling banyak garisan bersilang. Okey, kawasan yang sama kita dapat tadi itulah, okey, kawasan sini. Ni paling banyak sekali kita nampak. Tapi dia leceh sebab awak nak kena pelbagaikan arah garisan tu. Sebab kalau awak buat dua kawasan yang arah garisan tu sama, nanti awak dah susah nak tahu dia bersilang berapa kali dah. Sebab arah garisan kita buat tu dalam arah yang sama. Okay. Cikgu tak galakkanlah buat cara macam ni. Okay.
buat cara tanda-tanda tadi lebih mudah sikit. Okey. Satu lagi. Ni apa? Okey, yang ni tak ada graf. Okey, yang ni yang jenis tak ada grid kotak-kotak kat belakang. Okey, kita tengok dua soalan lagi. Okey, so kat sini, okey, persamaan yang pertama. Okey, so ini persamaan dia. So dia pakai simbol lebih besar atau sama dengan. So kawasan dia sebelah atas. So bila tak ada macam ni, okey, awak tanda je lah yang duduk dalam garisan atas daripada, okey, daripada atas daripada ni. So sini satu kawasan, sebelah sini satu kawasan lah. Okey, kita anggap macam tu je lah. Okey, sini satu kawasan, sini satu kawasan yang berada di atas garisan X tambah 2, Y sama dengan 6 tu. Kemudian Y kurang daripada 1/2X. Ini garisan Y kurang daripada 1/2X kat sini. So garisan dia cakap kurang daripada. So bawah pada garisan ni kita ada kawasan sini, kita ada kawasan sini. Kemudian yang terakhir ni garisan dia tak ada. Okay, so yang terakhir ni kena buatlah garisan dia. Okay, so tukar dulu kepada sama dengan. X sama dengan 6. Okay, so mana garisan X sama dengan 6? Garisan X sama 6 dekat sini. Sini X sama dengan 6. Okay. So dia cakap kurang daripada. So sini satu, sini satu, sini satu, sini satu. So kita dapatlah kawasan yang paling banyak yang tanda 3 ni lah. 3 kali ni. Boleh faham tak? Boleh Boleh tak? Boleh. Yang lain boleh? Boleh tak yang ni? Okey, yang ni kita kena cari satu. Tak boleh? Tak boleh. Ulang. Saya tak boleh. Okey. Cikgu ulang balik soalan yang ni. Okay, sebab nanti soalan yang kedua tu cikgu nak awak buat. Okey, dekat sini ada 3 persamaan yang dia bagi. 2 daripada 3 ada dekat dalam graf. Okey, iaitu yang X tambah 2Y sama dengan 6 dan juga Y sama dengan 1/2X. 2 ketaksamaan ni dia bagi. Satu lagi yang dia tak bagi yang X kurang daripada 6 ni. So X kurang daripada 6 ni, okey, mula-mula sekali awak tukarlah dulu dia jadi sama dengan. Okey, sorry. Okay, tukarlah dia jadi sama dengan. Tujuan dia kita nak cari garisan tu kat mana. Okay. So X sama dengan 6, garisan dia dekat mana? Okay. Bila X sahaja, X sama dengan je, maksudnya dia pintas paksi X. So garisan dia duduk kat sini. Pintas paksi X, pintas dekat nilai 6. Ini garisan mewakili X sama dengan 6. Okay, so lukis dulu garisan bagi 3 garisan ada dalam graf. Kemudian baru kita cari kawasan. So yang pertama lebih besar atau sama dengan. So kawasan dia daripada garisan tu sebelah atas. Okay. So sebelah atas. Okay. Awak tandalah kawasan-kawasan yang ada sebelah atas. Yang daripada garisan merah ni sebelah kanan dia ni. Okay, sebelah sini ni tak payah tandalah. Okay. Kita anggap itu dia punya limit je lah. Okay, buat X sama dengan 6 tu limit garisan tu lah. So sebelah kanan ni tak payah tanda lah. Nak tanda pun boleh, tak ada masalah pun sebenarnya. Okay, boleh je nak tanda. Kalau awak nak tanda sini satu, pun boleh juga. Okay, tak ada isu pun. Kemudian Y kurang atau sama dengan 1/2X. So ini garisan dia. Okay. So bila kurang daripada atau sama dengan, dia duduk sebelah bawah. So kawasan-kawasan sebelah bawah mana? Sini satu. Sini satu. Sini satu. Okay, asalkan dia mesti duduk bawah garisan tu. Garisan garis lurus tu. Semua yang berada di bawah, semua kita tanda kawasan pecahan-pecahan yang ada bawah garisan. Kemudian X sama dengan 6 ni, dia pakai simbol kurang. So sebelah kiri. So sebelah kiri mana? Sini satu. Sini satu. Sini satu.
sini satu, nak tanda yang lain pun boleh, tak ada masalah pun. Okey. Sebab awak akan jumpa juga kawasan yang paling banyak tanda. Okey. So dekat sini paling banyak tanda ni lah 3 garis. So inilah kawasan berlorek yang mewakili ketiga-tiga ketaksamaan. Kawasan sini je lah yang terlibat. Kawasan lain tak terlibat. Boleh faham tak? Okey, cuba buat soalan nombor 2. Boleh. Okey, buat soalan nombor 2, lukis graf macam tu dalam buku. Okey. Lukis graf simple macam tu. Kemudian lorekkan kawasan. Dekat soalan nombor 2 ni pun satu garisan dia tak bagi. Okey, so awak kena lukislah. Okey. Okey, dan lorekkan sekali lah kawasan yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan tu. So awak kena tengok garisan yang tak ada dekat dalam graf tu. Okey, kat sini pun cikgu tak lukis garisan, sepatutnya garisan putus-putus ni. Garisan X sama dengan 6 ni sepatutnya putus-putus Sebab dia punya ketaksamaan dia tu tak ada sama dengan. Okey, sepatutnya garisan kat sini putus-putus. Okey. So untuk soalan nombor 2 ni, okey, awak kena tengoklah kalau dia tak ada sama dengan dan kena lukis putus-putuslah garisan tu. Okey. So dekat sini garisan yang tak ada adalah persamaan ni. Okey, Y kurang daripada 5 tu tak ada dalam graf. Yang tu awak kena lukis dulu. Kat mana tempat garisan dia. Dan dia kurang daripada kan. So garisan dia mesti putus-putus. Okey, Umairah, cikgu terangkan soalan nombor 1 ni Okey, yang putus-putus tu. Okey. First, kat sini garisan yang tak ada untuk ketaksamaan X kurang daripada 6. Okey. So kita tukar dulu kepada sama dengan sebab nak tahu dia duduk kat mana garisan dia. Okey. So, Cikgu, sekejap cikgu saya tak Ya. jumpa. Saya tak jumpa dia punya tu. Sekejap cikgu. Okey. Cikgu, kalau saya lorek boleh cikgu? Kena lorek Bukan boleh lorek, memang kena lorek lah. Kalau tak lorek dia tak jadilah rantau berlorek. Maksudnya apa? Awak nak lorek, awak ambil gambar lepas tu nak lorek aje. Boleh je, tak ada masalah pun. Ambil gambar dengan telefon kemudian lorek daripada telefon. Boleh je. Tapi awak kena lukislah garisan garis untuk Y sama dengan Bukan, Y kurang daripada 5. Saya tak ikut step Apa? cikgu saat ni. Macam mana? Awak nak Saya lorek tak terus? ikut step cikgu tadi. Boleh je. Ikutlah awak nak guna cara awak sendiri ikut. Tak ada masalah.
Cikgu boleh Ha, ya, terang ya. ya? Sekejap Okey, Alia, betul Alia. Okey, merah. Okey. So yang ini X sama dengan 6. Okey, so tadi cikgu cakap kan, kalau persamaan yang ada satu huruf saja, awak kena pastikan garis tu pintas huruf tu lah. Okey, so kat sini X sama dengan. So ada huruf X saja kat sini, so kena pintas dekat pasti X lah. Okey, so dia patut pintas dekat sini lah. Okey, kat sini. Sepanjang ni lah kena pada nilai 6 dekat X ni. Faham ni? Okey, so sebelum awak nak buat garisan ni, awak kena tengok dulu dia punya ketaksamaan punya simbol. So ketaksamaan dia punya simbol, dia pakai kurang daripada sahaja. Faham Okey, so bila pakai kurang daripada sahaja, so garis tu kita kena buatlah putus-putus. Lalu dekat 6 ni dalam keadaan putus-putus lah. Itu masuk putus-putus tu. Okey, so maksudnya sebelum nak buat apa-apa garis, tengok dulu dia pakai simbol ada sama dengan kat bawah ke tak ada. Kalau tak ada, dia mesti putus-putus. Kalau dia ada, then tak perlu putus-putus lah. Kemudian barulah cari kawasan. Aidil. Aidil. Ya, cikgu. Awak jangan buat pakai pen. Dalam exam, awak tak boleh tunjuk macam ni. Dalam exam, awak kena lorek kawasan yang terlibat sahaja. So jangan pakai pen. Sebab apa? Sebab nanti kawasan yang tak perlu tu awak boleh padam balik. Awak tak boleh tinggalkan awak tak boleh tinggalkan macam ni. Okay. So jangan pakai pen. Pakai pen tak boleh nak padam. Okay. So pakai pensel je. So kawasan yang awak dapat tu yang bukan kawasan tu padam balik. Okey. Amber, faham tak Amber? Faham. Faham, okey. Hantar Ikman, okey Ikman. Ikman? Okey. Okey. Syuhada, okey tak? Syuh, okey Syuh? Sekejap, cikgu. Okey. Itu yang nombor Salah, 2 Amber. apa? Nombor 2 lah. Mau garis-garis kah atau garis tak? Bukan, awak kena cari, itulah kena cari dia punya kawasan yang macam cikgu ajar tadi itulah. Lepas you dah buat garis, Y sama dengan 5 tu, you dah buat garis kan. Kemudian, kena tengoklah. Dari semua ketaksamaan yang ada dekat situ, kena tengok dia punya simbol untuk cari dekat mana dia punya kawasan. Daripada garis tu, Y lebih besar atau sama dengan negatif 2X tambah 6. Mana garisan Y sama dengan negatif 2X tambah 6? Ini garisan dia. Dia pakai simbol apa? Dia pakai simbol lebih besar. Okay. So, you kena tandalah kawasan-kawasan yang sebelah, kalau lebih besar, sebelah atas ke sebelah bawah? Atas.
Atas ke bawah? Atas. Atas. So mana kawasan-kawasan sebelah atas? Sini dan sini. Tadi 5 kat sini kan? 5 kat sini kan? So ada 2 kawasan ni lah yang duduk atas daripada garisan tu. Kemudian tengok kesamaan yang kedua pula. Cari kawasan dia. Kemudian tengok yang kesamaan Y kurang daripada 5. Cari kawasan dia kat mana. So mana kawasan yang you dapat paling banyak tanda, itulah kawasan yang terlibat sahaja. Cikgu, you macam buat mana mau tahu? Cikgu, jap. macam mana mau tahu? You kena tengok kesamaan tu lah. Simbol Tak, kurang cikgu. daripada. Macam mana mau tahu yang telur itu? Macam mana mau tahu? Yang tu yang lah, mana yang satu. Macam mana nak tanda satu-satu ni? Inilah. Kan garisan Y sama dengan negatif 2X dekat sini. 2X tambah 6 kan garisan dekat sini. Simbol dia pakai kan lebih besar. So awak tandalah kawasan yang duduk atas daripada garisan ni. Macam mana nak tahu kawasan? Kawasan ni. Inilah kawasan dia. Ini satu kawasan yang duduk bahagian atas. Satu lagi duduk kat sebelah sini. Kalau awak rasa susah nak tanda-tanda kawasan ni, awak kena buat macam ni. Korek macam ni. Ini kawasan sebelah atas. Kemudian pergi ke garisan yang lain pula. 2X tolak 2 punya garisan. Lebih besar kan? Awak kena buat lorek macam ni juga. Tapi kena ubah sikit lah dia punya arah lorekan, kena ubah sikit. Awak tak boleh buat arah yang sama. Sebab nanti akan sama dengan lorekan yang first yang kita buat ni. Faham tak? Jadi Jangan yang buat tu, sama. Awak tak boleh buat putus-putus tu macam mana tu, cikgu? Garis putus-putus. Itu yang simbol inilah, sebab tu dia putus-putus. Itu dia punya garisan putus-putus. Nak cari kawasan sama je. Yang putus-putus tu untuk kita nak buat garisan. Dia Tulis putus-putus balik sebab macam yang di sebelah. tulis balik. Ni cikgu tak faham dah ni. Tulis balik? Enggak. Maksud saya tu yang macam Tadi cikgu tanya awak, yang awak di cakap awak sebelah tu faham. apa, cikgu? Tadi cikgu tanya cakap faham. Okey, yang dekat sebelah ni, garis putus-putus ni, sebab X sama dengan 6 ni, dia ada simbol kurang daripada sahaja. Dia tak ada simbol kurang daripada atau sama dengan. Sebab tu dia garis putus-putus. So kalau you nak cari kawasan, dia kurang daripada sebelah mana? Sebelah mana? Kalau kurang daripada sebelah mana? Kalau kurang daripada sebelah mana? Daripada garisan putus-putus tu, X. kalau kurang daripada sebelah mana? Sebelah X. Sebelah X. Mana ada sebelah X? Cikgu cakap sebelah mana? Awak tak boleh jawab. Maksudnya awak tak tahu apa cikgu tanya. Itu tadi kan, cikgu sebab hujan di sini. Kita tidak berapa dengar sebab hujan di sini. Ini garisan. Kalau garisan tu tegak, maksud cikgu kawasan sebelah dia kalau dia sebelah mana tu maksudnya, kalau garisan tu garisan tegak, dia kawasan sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Itu maksudnya sebelah mana. Kalau garisan dia bukan tegak, dia macam ni garis lurus, dia condong-condong macam ni, kita panggil kawasan sebelah atas atau sebelah bawah. Kita tak panggil dia kiri atau kanan. Kalau kiri atau kanan ni untuk garisan tegak sahaja. So, kalau sebelah kiri, dia pakai simbol kurang atau sama dengan untuk sebelah kiri. Kalau sebelah kanan, besar atau sama dengan untuk kawasan sebelah kanan. So, X kurang daripada 6 tu sebelah kiri ke sebelah kanan?
Kanan. X kurang dari... Kenapa dia kanan? kanan. Kiri. Kenapa you cakap kanan? Tu cuba cakap salah, you ubah pergi kiri. Kenapa kiri? Sebab Kenapa dia you cakap X kiri? tolak 6. X tolak 6. Mana pula X tolak 6? Kurang daripada. Kurang daripada, bukan tolak. Kurang daripada dia di sebelah kiri. So, sebelah kiri, sebelah mana? Sebelah kiri lah. Okay. Sebelah kiri adalah sebelah sini. Itu cikgu cakap tadi. Cikgu bagi dua kaedah tadi. You nak buat tanda-tanda kawasan ke, ataupun you nak buat lorek-lorek atas bawah kiri kanan terus. Okay. Sebab ada orang yang dia tak boleh nampak bila lorek banyak sangat ni, tak boleh nampak. Okay. Sebab terlalu banyak lorek dekat dalam graf. Okay. So cikgu tunjuk cara tanda-tanda kawasan tu. Okay, cikgu ulang balik nombor 1 ni. Okay, kali ulang lah. Okay. Nombor 1 ni, okay. Okay, yang pertama, okay. X tambah 2Y lebih besar atau sama dengan 6. So, garisan dia adalah ini, garisan dia. Garisan garis lurus dia adalah ini. So, dia cakap lebih besar. So, lebih besar sebelah mana, Amber? Lebih besar sebelah mana? Atas. Sebelah? Atas. Sebelah atas. Okay. So, sebelah atas. Okay, cikgu tunjuk cara lorek-lorek. So, you lorek daripada garisan ni, lorek sebelah atas macam ni. Lorek sebelah atas macam ni. Kemudian, untuk garisan yang kedua, Y kurang daripada 1/2X. Mana garisan Y kurang daripada 1/2X? Ini garisan dia. Betul tak? Ni garisan dia. So, kurang daripada sebelah mana? Apa? Apa cikgu? Kurang daripada sebelah mana? Sebelah mana nak lorek? Dekat 6. 6. Kan, garisan awak dekat sini. Dia mesti lorek daripada garisan tu. Kenapa lorek dekat 6 pula? Ini kita dekat persamaan yang kedua ini. Oh, tu yang di bawah. Tu nak lorek sebelah mana? Atas ke bawah? Bawah. Bawah. So you loreklah sebelah bawah macam ni. Sepanjang garisan tu lorek kan macam ni. Kemudian untuk garis X sama dengan 6. Garisan yang merah putus-putus tu. Okay. So dia pakai simbol kurang daripada. So sebelah mana? Dekat 6. Yelah dekat 6. Sebelah mana? Sebelah mana? Kalau kurang sebelah mana? Kalau garisan X dekat X sama dengan 6 ni garisan dia lurus kan, tegak kan. So bila garisan tegak, kita ada sebelah kiri atau sebelah kanan. Bila cikgu tanya sebelah mana, jawapan you sama ada kiri ataupun kanan je. Sebelah kiri ke sebelah kanan? Daripada garisan putus-putus tu, you nak lorek sebelah kiri ke sebelah kanan? Kiri. Sebelah kiri. So, daripada garisan putus-putus tu, lorek ke sebelah kiri. Tapi, you nak lorek ke sebelah kiri, okay? Jangan lorek bagi serong macam ni. Sebab apa? Sebab kita dah ada lorekan yang guna garisan serong. Okay? So, you kena bagi arah tu. Okay, buat arah lain untuk lorek. Buat arah macam ni. Arah macam ni. Tapi soalan dia, you boleh cari tak mana kawasan yang paling banyak
paling banyak kita lorek? Kawasan mana paling banyak kita lorek? Okay. Satu cara lagi kalau nak buat guna lorek kan macam ni, you kena pakai 3 pen. 3 pakai pen pun tak boleh juga, nanti nak padam tak boleh. Okay. Okay. Kalau nak nampak lagi jelas kena pakai lain-lain warna garisan ni. Okay. Tapi kalau pakai pen nanti kawasan yang tak perlu tak boleh padam pula. Okay. Sebab tu cikgu tak ajar guna cara macam ni. Okay. Sebab you nak cari kawasan mana yang kena ketiga-tiga garis. Ketiga-tiga garis yang kita buat tadi. Okay. Yang pertama tadi kita buat garisan yang untuk persamaan yang pertama. Garisan yang kedua untuk persamaan yang kedua. Garisan yang ketiga untuk ketaksamaan yang ketiga. Ada satu kawasan dekat dalam ni yang kena ketiga-tiga garis tu. So dekat mana kawasan dia? Dia kata ada orang mungkin boleh nampak cara macam ni. Ada orang mungkin tak boleh nampak cara macam ni. Sebab terlalu banyak garisan dekat dalam tu. So dekat sini dekat mana yang paling banyak dia bersilang? Kawasan dia kat sini yang paling banyak bersilang. Tapi susahlah nak nampak tu susah. Sebab tu cikgu buat kaedah tanda-tanda tu. Untuk nak mudahkan awak cari kawasan tu. Macam mana nak tanda kawasan guna tanda-tanda tu? Tanda macam biasa je lah. Contoh, X tambah 2Y sama dengan 6 ni kan lebih besar. So tanda je lah semua kawasan-kawasan bahagian sebelah atas. Okay, kawasan ni maksudnya yang ditutupi oleh garisan. Okay. So dekat sini satu kawasan. Sebab kawasan ni dia ditutup oleh garisan ni. Ni tutup garisan ni. So ini kita anggaplah satu kawasan. Kemudian daripada garisan ni juga, sini pun satu kawasan juga. Okay, sebab dia ditutup oleh garisan kat sini. Satu kawasan. Itu je lah. Okay. Tengok yang nombor 2 pula. Nombor 2 dia kurang daripada. So sebelah bawah. So sebelah bawah garisan ini. Sebelah bawah mana? Sini satu, sini satu. Duduk sebelah bawah. Kawasan-kawasan yang duduk di sebelah bawah. Kemudian untuk X kurang daripada 6, sebelah kiri. Okay, sebelah kiri kan? So tandalah semua kawasan sebelah kiri. Sini satu kawasan, sini satu kawasan sebelah kiri daripada garisan putus-putus. Sini pun duduk sebelah kiri, ini pun duduk sebelah kiri. So dapatlah kawasan yang ini. Sebab kita tanda 3 kali. Inilah kawasan dia. Sebab tu cikgu tunjuk cara macam ni. Okay. Tujuan dia mudah nak nampak kawasan yang kita nak lorek nanti. Daripada cara yang pertama tadi, okay, dia jadi terlalu banyak garisan. Adam, salah Adam. Salah buat garis lurus dekat dalam graf. Garisan tambahan salah. Oh. Tadi kan cikgu dah bagi tahu kalau persamaan dia X, dia mesti lalu dekat X. Nombor 2 ni bukan persamaan dia X, persamaan dia Y. Amani, salah Amani. Apa lagi tadi salah buat garisan tadi tak? Okey, cikgu tunjuk yang nombor 2 ni Tengok betul-betul cikgu tunjuk yang nombor 2 ni. Okay. Natasha. Oh, Natasha.
Okey, cikgu tunjuk soalan nombor 4 Soalan last ni soalan nombor 4. Soalan nombor 2 ni. 4 kat cikgu nak habiskan tajuk topik ni. Okey. Soalan nombor 2, tengok betul-betul So dekat sini kita ada 3 persamaan, 3 ketaksamaan. 1, 2, 3. Yang dah ada dalam graf 2 je. Okey, iaitu yang pertama dengan yang kedua. Okey, ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Okey, yang ada dalam graf. So yang y kurang daripada 5 tu tak ada dalam graf ni. So kita kena lukislah garisan tu dulu. Okey. So y kurang daripada 5 ni tukar dulu jadi y sama dengan 5. Okay. So kalau y sama dengan 5, macam mana ada yang boleh buat garis lurus lalu dekat x. Dia bukan cakap x sama dengan 5, dia cakap y sama dengan 5. Kenapa buat garisan menegak pergi dekat x? Salah lah, sebab itu y yang sama dengan 5, bukan x yang sama dengan 5. Ada yang buat garisan lalu dekat x. Okey, so y sama dengan 5. Okey, dekat sinilah y sama dengan 5. Sebab tu awak dapat lain dia punya gambar rajah jadi lain. Okey, sebab garis lurus ni duduk tempat lain. Ini garisan y sama dengan 5. Okey, baru betul dia pintas dekat paksi y. Kemudian, okey, kalau awak tengok kat sini, okey. Mana kawasan? Mana pecahan-pecahan kawasan yang ada dekat sini? Okey, kita ada satu dekat sini. Okay, satu dekat sini yang bertutup, sini satu. Sini satu. Bawah ni satu. Yang sebelah sini ni, okey. Walaupun dia tak ada tutup dekat tepi ni, okey, awak anggaplah dia satu kawasan sebab dia ada tepi yang lain, tepi sini, 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 sini. Ni dikira satu kawasan jugalah. Okey, kawasan tu tak semestinya garisan dia tu bertutup. Okey, kalau kawasan dia macam ni, ini kira kawasan lah ni, pecahan kawasan lah ni, asalkan dia ada garis, sebahagian garis yang membezakan dengan kawasan lain, kita anggap itu sebagai satu kawasan lah. Okay. Tak semestinya kawasan tu bertutup. Okey. So inilah kawasan-kawasan yang ada dekat dalam graf ni. Kemudian barulah tanda kawasan. So untuk garisan persamaan yang pertama dia pakai simbol lebih besar daripada. So sebelah atas. So sebelah atas kat mana? Okey, kat sini satu, dekat sini satu. Duduk daripada atas. Kemudian 2x tolak 2 punya ketaksamaan pun pakai lebih besar. Sini satu, sini satu. Okey, daripada garisan ni, inilah kawasan yang sebelah atas. Kemudian, mana garisan? Y kurang daripada 5. So, Y kurang daripada 5 bahagian bawah. So, bahagian bawah semualah kena. Sini satu, sini pun kena, sini pun kena, sini pun kena. So, jumpalah kawasan yang paling banyak tanda. Tiga tanda tu. Dapatlah kawasan dia. Susah ke? Susah ke nak buat benda ni? Boleh lah Ibu. Boleh? Berapa dah? 10:28. Saya nak habiskan. Kat sekolah dah belajar tajuk apa dah? Dah habis dah chapter. Banyak lagi ni. Dekat sekolah siapa yang dekat chapter ni?
Siapa yang baru dekat chapter ni juga? Cikgu, Ya. baru je tadi saya exam bab endam cikgu tapi cikgu baru ajar yang ni hari ni. Exam apa? Ada exam akhir tahun ke apa? Exam pentaksiran. Oh, pentaksiran. Untuk mangkah PBT. Dia keluar sampai tajuk ni ke apa? Bab 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Ibu pun 4, 7 tak masuk lagi. Exam akhir tahun bila? Ada tak siapa-siapa yang dah tahu dia exam akhir tahun bila? Bulan 11. Bulan Bulan 11. 12. Bulan 11 awalnya. Bulan je lagi. Mana kita Bulan nak 1. macam mana nak habiskan tajuk ni? Macam mana cikgu nak habiskan tajuk ni? Sebab tu cikgu tak boleh lambat-lambat. Okay? Banyak lagi kita tak cover ni. Ini hari ni pun, hari ni 2 subtopik je. Okay? Cikgu baru target nak habiskan tajuk bab 6 ni dah. Cikgu nak masuk minggu depan, nak masuk bab 7 dah. Okay? Bab 7 pun banyak juga ni. Okay, graf laju masa ni. Tapi tak sempat habis juga bab ni. Cikgu pun tak tahu apa nak buat ulang kaji, sempat ke tidak nak buat ulang kaji. Bab 8, bab 9. Bab belakang-belakang ni semuanya bab yang crucial memang ni. Macam mana? Okay, untuk bab 6 ni ada satu lagi sebenarnya yang cikgu nak ajar. Kita nak keluarkan balik ketaksamaan daripada graf yang dia bagi. Maksudnya dia bagi graf dalam keadaan graf berlorek. Kita nak keluarkan balik ketaksamaan. Itu yang cikgu nak ajar sekali hari ni. Tak sempat pula. Okey, tak apalah. Okey, minggu depan lah cikgu sambung. Okeylah, so itu sajalah kelas hari ni. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu. Okey, Okay, sama. thank you cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Okey. Cikgu.